dengan khususnya program besar seperti Rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang keterjaminan makanan, food security yang diperkatakan bukan hanya di luar sana tetapi di dalam Dewan ini juga. Senator Datuk Arman cukup passionate dalam memperkatakan perkara ini dan saya rasa semua daripada kita bersama beliau dalam ingin mengetahui apa jaminan yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada keperluan makanan kita. Yang hari ini banyak diperkatakan di luar sana beras, isu bekalan beras. Kalau kita ikut penerangan Menteri Ekonomi tadi bahawa kadar inflasi kita menurun pada 2%. Tapi laporan daripada para netizen yang bergerak rancak di luar sana, harga barang dikatakan naik kata-kata. Khususnya beras. Suatu makanan ruji rakyat Malaysia yang tak dapat nak kita gantikan dengan makanan-makanan yang lain. Mungkin memerlukan suatu proses revolusi ke evolusi makanan baru kita dapat tukarkan daripada beras pada yang lain. Untuk sementara ini, kita harus akur bahawa kita memerlukan beras. Diberikan jaminan oleh Menteri kita, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang berhormat. Ya, sila. Boleh mencelah sikit? Belum mula dia, sila. Agak-agak yang berhormat, mana lebih cepat untuk revolusi menukar makanan ruji atau revolusi memperbanyakkan pengeluaran makanan ruji? Terima kasih, Yang Berhormat. Menukarkan makanan itu revolusi. Untuk menambahkan bekalan itu hanya proses pengeluaran dipertingkatkan. Lebih mudah, amat mudah. Jadi saya sebenarnya nak menghala ke situ lah cikgu tak apa. Kita akan sebut perkara tersebut. Menteri yang berkenaan, saya punya bos lah parti saya. Sebagai Setiausaha Agong, saya ini kena memberi keyakinan atas kemampuan beliau. Dan telah menyebut bahawa bekalan beras lokal kita pada tahap lebih 60%. Dan itu adalah satu jumlah yang memang lebih kurang begitulah kebelakangan ini. 65%, belum sampai ke 70 ke 80% bekalan beras tempatan. Dan ini cukup untuk menampung dan ada pula stok penimbal, buffer stok kita beras ini di dalam negara kita. Ianya ditampung oleh beras import putih. Selebihnya sehingga mencukupilah keduanya ini 100% menampung selera kita semua. Selama ini beras yang mahal sikit itu mampu dibeli oleh ahli-ahli Dewan Negara ni. Saya rasa yang sini makan beras yang mahal. Sebab itu kita bayar zakat fitrah pun yang mahal, yang RM21 tu. Ada senator yang bayar RM7 ke? Tak asyik lah Jadi artinya kita mampu untuk membeli beras yang mahal tadi. Beras import. Tetapi bila harga daripada harga barang import ini telah meningkat, bukan hanya daripada satu negara, semua negara, Thailand, Vietnam dan sebagainya, India, naik harga. Jadi yang ahli senan ini pun nak beralih kepada harga yang lebih murah. Maka bekalan yang tadinya menampung majoriti rakyat kita, 60% keperluan rakyat kita, ditompang oleh 30% tadi. Jadi tentulah ini menyebabkan bekalan itu berkurangan yang harga murah itu. Ditambah pula dengan berita yang mengatakan ada usaha-usaha untuk mengelirukan pasaran dengan mencampurkan beras import dengan beras lokal dan dilabelkan beras import. Kalaulah beras import dicampur dengan beras lokal, dilabelkan beras lokal, kan kebaik. Tapi tidak, mana ada orang nak rugi, dia nak untung. Jadi ini menyebabkan di atas rak-rak beras di pasar-pasar raya kita, beras lokal ini kurang. Jadi tak ada, jadi ini masalah yang real yang berlaku. Dan katanya memang ada bukti bahawa penyelewengan itu berlaku. Kenapa tidak dipantau? Saya dimaklumkan usaha untuk memantau ini memerlukan tenaga kerja yang
kementerian berkenaan belum dapat menepati keperluan pemantau ini untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi saya minta kerajaan supaya melihat ini, dan kalau perlu ditambah pemantau-pemantau penguat kuasa daripada kementerian untuk mencegah penyelewengan yang berlaku, by all means, dengan izin laksanakanlah supaya tidak berlaku penyelewengan. Dan ada juga dikatakan masalahnya adalah antara syarikat dengan syarikat. Ada pembeli daripada kilang itu tidak baik rekod kredit mereka, maka kilang tak mau hantar pun akan menyebabkan bekalan terhenti bagi mall ataupun kedai-kedai ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Perkara ini juga harus diperhatikan, dan saya berkeyakinan kementerian setelah membuat diagnosa yang saya sebutkan tadi, memainkan segera tugas dan peranan supaya paling tidak pun beras ini boleh menyebabkan runtuh negara, rakan-rakan sekalian. Jadi jangan ambil mudah masalah tersebut. Seterusnya yang saya ingin menyentuh di dalam konteks kajian separuh penggal ini ialah cadangan untuk menubuhkan suatu yayasan ke ataupun jawatan kuasa mengenai wakaf, tanah wakaf di negara kita ini, bagi unlock ataupun menjadikan tanah-tanah wakaf kita ini produktif dan memberikan makna dan kesan yang baik kepada khususnya masyarakat Islam yang ada di negara kita ini. Salah satu cabang ekonomi yang harus kita fikirkan sekarang ini, kerana kita mempunyai aset tanah wakaf yang agak besar, dan nilainya saya pun dengar berbilion dan ada 16% daripada keseluruhan tanah wakaf ni dimaklumkan di dalam laporan masih belum dibangunkan. Nasib baiklah 86% itu agaknya sudah dibangunkan. Contohnya yang ada pada masjid-masjid di sekitar kawasan mereka dibangunkan kedai-kedai, komersial, rumah-rumah sewa dan sebagainya, itu bagus Tapi ada lagi peluang untuk kita menambah peranan tanah-tanah wakaf ini dengan menjadikan ianya suatu sumber pembangunan ekonomi umat Islam yang lebih besar. Kita boleh mengambil contoh-contoh daripada negara jiran. Singapura misalnya, bukan banyak pun tanah wakafnya, tetapi mereka telah melaksanakan kaedah-kaedah pembangunan tanah wakaf, menjadikan ianya satu yang produktif, yang menghasilkan keuntungan dengan membangunkan tanah wakaf itu. Kalau di tempat yang tidak produktif, ditukarkan dengan satu kawasan yang lain dan di raise bond ataupun sukuk untuk membangun dan membeli, kemudian keuntungannya daripadanya itu dapat digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesihatan bagi umat Islam di Singapura. Ini contoh baik, dan saya berkeyakinan di Malaysia pun sudah ada usaha-usaha sedemikian. Kita dimaklumkan di Johor bersama-sama dengan pihak berkuasa zakat ini, iaitu Majlis Agama, dan juga dengan pengetahuan dan kelulusan mungkinnya pihak-pihak yang sepatutnya, ada usaha untuk membangunkan suatu hospital yang ditadbir oleh satu badan perubatan yang ternama di Malaysia ini, dan menggunakan aset-aset wakaf dengan mencari dana-dana sukuk untuk membina, dan keuntungan itu akan dimanfaatkan oleh asnaf-asnaf, oleh orang miskin dengan bentuk menyediakan perkhidmatan yang mahal itu secara bersubsidi ataupun percuma, dan ini memberikan faedah kepada masyarakat tempatan. Kalau tidak, tanah wakaf kita ini akan sentiasa berada dalam keadaan selamat, tidak akan dapat berubah taraf dia, tetapi tidak dapat memanfaatkan masyarakat. Jadi kita harus mengkombinasikan kaedah-kaedah pengurusan tanah wakaf ini secara konvensionalnya atau bersama dengan kaedah keuangan moden ini, supaya dapat kita unlock aset itu menjadi suatu nilai yang penting kepada masyarakat kita. Jadi saya harap kerajaan ambil serius dengan cadangan yang disebutkan tadi ini. Saya mengambil tanggungjawab ini, akan pantau, akan sebut balik dalam sidang akan datang apakah kemajuan yang telah dibuat. Sudah adakah usaha-usaha untuk membentuk jawatan kuasa peringkat nasional yang tentunya memerlukan sokongan daripada pihak kerajaan negeri, kerana urusan tanah
ya, dan urusan tanah wakaf khususnya berkaitan dengan pihak-pihak berkuasa agama di negeri. Dan kalau ini dapat disantuni dengan baik oleh pihak kerajaan di peringkat pusat, saya berkeyakinan niat baik ini akan dapat diterima oleh kerajaan negeri dan apa bentuk yayasan ke atau jawatan kuasa nasional ke ataupun membuat suatu rang undang-undang yang berkaitan dengan urusan pembangunan tanah wakaf ini akan dapat dimulakan. Jadi saya harap ianya tidak tinggal hanya di dalam laporan ini. Yang ketiganya yang saya ingin sebutkan Tan Sri yang dipertua, bahawa kita ni, negara kita disebut di dalam laporan ini sudah bergerak kepada negara tua, ya. Lebih daripada 65 tahun tu sudah masuk berapa 8%, ya. Ini dah masuk negara yang tua dan tak lama lagi semakin moden kita, ya, yang lebih 65 tahun ataupun 70 tahun ni akan menjadi 15%, itu lebih tua. Implikasinya besar kepada negara kalau kita tidak ambil berat, ya, kerana ianya akan memberikan beban kepada kerajaan dalam pemberian jagaan kesihatan, ya, pelindungan sosialnya. Jadi harus kita ambil pendekatan-pendekatan awal supaya apabila tiba ke peringkat negara kita menjadi negara tua ini, kita sudah bersedia dengan peruntukannya, sama ada melalui urusan insurans kesehatannya, ya, dari segi pembangunan fizikalnya yang mengambil kira masalah ataupun masalah ataupun kepentingan orang-orang tua, ya, bagaimana mereka disusun dalam masyarakat, ya, dengan keluarga mereka, ya, harus dimulakan dan diberikan perhatian sekarang ini. Kalau tidak nanti, ya, kalau tidak ada usaha di peringkat awal ini untuk kita berkempen mencegah NCD atau non-communicable diseases dengan izin, ya, yang mana kalau berlaku di peringkat kita di umur tua nanti, dengan diabetesnya, dengan hypertensionnya, ya, dengan segala bentuk demensianya, Parkinsonnya dan sebagainya, ianya pasti akan menyerlah di dalam masyarakat kita yang selalunya dikaitkan dengan kemodenan ini. Jadi ini memerlukan persiapan awal di peringkat kerajaan, di peringkat kementerian yang berkenaan, baik kesihatan, baik kebajikan, ya, ataupun dalam sektor pembangunan perumahan, untuk memastikan kita bersedia menghadapinya. Kalau tidak, kita akan memerlukan akhirnya nanti kos perawatan yang tinggi berbanding dengan kos pencegahan di peringkat awal yang jauh lebih menasabah, lebih kos efektif kepada kita. Jadi ini yang saya nak mencadangkan supaya kita ambil perhatian, kementerian mengambil perhatian sementara akan disebut di dalam pembentangan yang dibuat oleh Menteri Ekonomi pada pagi tadi. Begitu juga dalam sektor pendidikan, kita tadi disebut oleh Senator Sivaraj, Senator Lingeswaran, ya, Dr. Lingeswaran, mengenai pendidikan kaum India, ya. Sudah pasti ini agak menonjol kerana ianya merupakan suatu masalah spesifik yang telah dibangkitkan. Saya nak mencadangkan supaya dalam kita memberikan peluang pendidikan ini, kalau yang 4 flat ni Tan Sri, ya, ataupun apa panggil dia punya CGPA 4 flat ni, sebagai penghormatan kepada keupayaan anak-anak kita belajar, ya, advantage ataupun peluang awal harus diberikan kepada mereka. Tak mengiralah siapa mereka, latar belakang mereka, kaum mana, ya. Kerana mereka ini seperti disebut oleh Senator Lingesh tadi adalah the brain, the good brain, ya. Ya, otak-otak yang terbaik dalam negara kita. Ya, jadi sudah tentulah mereka ini kalau pergi ke mana-mana bidang pun mereka akan berjaya. Kalau tak dapat medical pun, tetapi oleh kerana minat pergi medicine tu dengan pengalaman yang saya ada sebagai doktor perubatan ini, peluang harus diberikan, ya, pada mereka dahulu, ya. Kemudianlah kalau ada banyak lagi placement yang boleh diisi yang CGPA yang lain, tetapi keutamaan harus diberikan. Kalau tidak, janggal sangat sistem pendidikan kita kalau berlaku, ya, yang paling layak diketepikan daripada pilihan mereka sendiri, melainkan
yang CGPA 4 flat ni Tan Sri berlambak-lambak ramai sangat, yang itu adalah faktor-faktor lain, faktor sosioekonomi keluarga misalnya, ya, yang harus diambil kira. Tapi pada asasnya yang terbaik harus diberi peluang untuk pendidikan yang paling mereka minati, ya. Itu yang saya rasa perlu diberikan perhatian. Di samping itu saya juga menyokong usaha kerajaan untuk melihat semula pelaksanaan RMK 12 ini, mana-mana projek yang belum bermula itu, ya. Ini pun satu ingatan kepada pelaksana ni. Bila RMK 12 itu sudah dilancarkan, teruslah bergerak. Ini kalau dah masuk 2 tahun, 3 tahun, belum bermula projek tersebut, atas apa juga alasan, prosedural ke, tenaga kerja ke, ya, modal ke, saya rasa kita tak boleh benarkan itu kerana ianya menyebabkan satu perancangan itu dianggap gagal di peringkat perancangan lagi, ya. Jadi kalau dah ada, kalau masih ada lagi projek-projek yang dirancangkan, tak boleh, tak take off lagi, belum bermula lagi sehingga sekarang dah 2 tahun lebih. Jadi saya rasa amat wajar, ya, bermaksudnya projek itu kalau tak ada pun tak apa. Jadi biarlah perancangan-perancangan baru seperti yang disebut di dalam rangka kajian separuh penggal ini dimasukkan untuk mengisi keperluan penting, bekalan air contohnya, seperti yang disebutkan tadi, ya, masalah keselamatan negara tak dapat tidak mesti diperkemaskan. Jadi Datuk Yang Bertua, saya berharap ucapan-ucapan kita dalam Dewan ini menjadi perhatian, diambil nota, yang baik diterima, yang tak baik ditegur, tidak jadi masalah pada kita, dan saya dengan ini menyokong hasil kajian separuh penggal RMK 12 ini dan menyokong langkah-langkah yang akan diambil seterusnya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang saya menyebut Yang Berhormat Profesor Datuk Sri Dr. Awang bin Sarian. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya terima kasih atas izin atas Yang Dipertua untuk ikut serta dalam membahaskan hasil kajian separuh penggal Rancang Malaysia ke-12. Pada khidmat saya, perbincangan ini permasalahan sangat penting kerana Rancang Malaysia ke-12 merupakan satu titik tolak, satu babak baru dalam sekurang-kurangnya 2 konteks. Pertama, inilah ujian besar kerajaan baharu yang diberi amanah oleh rakyat, dan rakyat tentulah menunggu-nunggu bagaimana pelaksanaan Rancang Malaysia ke-12 benar-benar membayangkan atau menunjukkan berlaku satu transformasi dalam soal ekonomi, sosial budaya, politik dan sebagainya. Yang kedua, babak baharu ini juga ditandai oleh era pasca COVID, kerana dalam tempoh pasca COVID ini kita menghadapi tantangan, menghadapi cabaran besar untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan negara. Dan rancangan Malaysia ke-12 ini juga ataupun kajian separuh penggal ini juga harus dilihat sebagai suatu titik tolak untuk kita bermuhasabah tentang penilaian terhadap kejayaan pelaksanaan dasar-dasar negara, dan yang kedua untuk melakukan satu perancangan strategik yang lebih ampuh bagi menjayakan program-program pembangunan dalam segala bidang yang telah dirancang. Yang kedua, Tan Sri Yang Dipertua, yang ingin saya tegaskan sebagai mukadimah atau preamble ini ialah soal keperluan untuk semua pihak termasuk kerajaan melihat bahawa pelaksanaan dalam Rancang Malaysia ke-12 ini satu kesinambungan dasar-dasar negara yang sudah pun dimulakan sejak kemerdekaan tercapai. Yang ada hendaknya kita melihat satu transformasi, satu reformasi yang memutuskan tali kesinambungan. Dan ini penting kerana pembangunan negara kita berdasarkan falsafah pembangunan yang ampuh, yang holistik. Dengan demikian, pembangunan dalam rangka Rancang Malaysia ke-12 masih perlu dilihat sebagai suatu pelaksanaan pembangunan negara yang pertama-tamanya holistik, aspek fizikal dan aspek
dalaman atau kerohaniannya. Jangan sampai ada ketinggalan dalam aspek-aspek tertentu, terutama dalam soal pembangunan kerohanian, pembangunan kejiwaan, pembangunan kepribadian. Dan ini saya kira penting, walaupun perhatian yang sangat besar diberikan lebih pada soal kejayaan berkaitan dengan dasar-dasar ataupun program pembangunan fizikal. Ini penting kerana kita masih lagi dihambat oleh isu-isu berterusan atau boleh kita katakan isu-isu tertonggak, iaitu seperti contoh jurang ekonomi antar kaum, antar wilayah, antara kumpulan sosial. Dan ini merupakan program ataupun rancangan ekonomi yang tidak dapat tidak mesti bertitik tolak daripada dasar utama negara. Saya masih melihat keyakinan bahawa dasar ekonomi baru ia berteraskan usaha untuk membasmi kemiskinan tanpa merekaum dan menyusun semula masyarakat Malaysia itu masih tetap relevan sampai bila-bila pun. Kemiskinan bukan hak milik kaum tertentu. Maka itu membasmi kemiskinan tanpa merekaum masih tetap harus menjadi perjuangan dan pegangan dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya. Demikian juga soal penyusunan semula masyarakat Malaysia yang masih lagi membayangkan bibit-bibit ketidaksetaraan dalam soal antara kaum, antara wilayah dan antara kumpulan sosial. Dan ini harus terus digerakkan dalam melaksanakan tempoh baki rancangan Malaysia ke-12 hingga tahun 2025. Demikian juga yang Tan Sri Pertua dalam soal perpaduan kebangsaan. Meskipun telah ada buku dasar perpaduan negara 2021 dan kita sudah melaksanakan pelbagai program, tetapi tampaknya perpaduan masih rapuh. Dan sebahagian kerapuhan itu disebabkan golongan-golongan tertentu, terutama golongan ahli politik yang dilihat banyak menimbulkan masalah, kekeliruan dalam kalangan rakyat umum. Apa itu arti perpaduan? Kalau dalam kalangan pimpinan politik tidak dapat meraihkan arti perpaduan dengan lebih padu dan jitu. Dan ini saya kira perlu diberi perhatian. Demikian juga dalam soal pendidikan. Tadi disebut soal STEM. Kita menghadapi saat-saat genting untuk melahirkan golongan usahawan, golongan teknokrat, golongan pembangun negara. Tapi dengan merosotnya pelajar yang memilih aliran STEM, aliran sains teknologi kepada 22% ataupun dalam program media 20%, ini ada satu krisis besar dalam pendidikan negara yang mesti terus ditangani oleh pihak kementerian untuk diatasi masalah jurang yang semakin melebar dalam soal pengaliran pengususan pelajar. Tapi dalam pada kita bercakap tentang soal kekurangan pelajar yang masuk dalam aliran sains sebagai contoh, ini tidak harus menafikan keperluan pelajar kita diasuh, dididik secara bersepadu. Jangan sampai aliran sains menyebabkan pelajar sains menjadi rabun atau menjadi juga buta dalam soal sastra. Sastra ialah santapan jiwa. Baik ahli falsafah, ahli sejarah, ahli sains memerlukan sastra sebagai penghalus budi. Dan ini salah satu punca mengapa berlaku masalah merosotnya adab, merosotnya budi bahasa. Kerana soal penghalusan budi seakan-akan terketepi bagi kalangan pelajar yang memilih ataupun dipilih dalam bidang sains dan bidang teknologi. Dan ini bagi saya suatu krisis identiti yang besar yang di dunia barat pun tidak berlaku sebenarnya. Pemisahan golongan teknologi masih tetap menghayati sastra, seni bahasa, seni budaya supaya kita dapat melahirkan anak didik profesional yang bersepadu. Dan ini saya kira perkara besar. Yang juga berkaitan dengan soal Kementerian Pendidikan masih perlu terus menghalusi penerapan dasar atau falsafah pendidikan kebangsaan yang sudah saya singgung 2-3 kali dalam sidang-sidang Dewan Negara sebelum ini. Jadi kalau falsafah pendidikan kebangsaan masih tetap teras, tapi bagaimana pelaksanaannya di peringkat sekolah, peringkat IPT? Adakah masih lagi berlaku merentas yang dikatakan ilmu merentas kurikulum, nilai murni merentas kurikulum,
bahasa kebangsaan merentas kurikulum. Jadi artinya kemahiran berfikir kritis dan kreatif merentas kurikulum. Andai kata ini tidak berlaku dengan jelas dalam sistem pendidikan, maka kita kembali pada sistem yang berpetak-petak semula. Artinya tidak ada kesepaduan. Dan ini akhirnya menjadikan kita melahirkan lepasan sekolah, lepasan universiti yang sebenarnya terpecah-pecah menurut bidang dan tidak ada penghayatan ataupun tidak ada suatu jati diri yang berteraskan konsep insan, yaitu aspek kejiwaannya. Demikian juga saya melihat soal di IPT, kita masih lagi terperangkap. Ini juga telah ditimbulkan, tapi telah dijamin oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Soal ranking yang menjadi keutamaan sehingga soal kesukarelawanan dalam kalangan warga kampus sudah makin merosot. Soal hubungan sosial sudah makin merosot kerana tumpuan perhatian lebih mengejar ranking yang diatur oleh sebenarnya dalam bentuk yang saya katakan dengan izin neokolonialism, satu bentuk penjajahan bentuk baru. Diatur oleh syarikat-syarikat antarabangsa dan para sarjana yang menulis dalam jurnal berimpak tinggi membayar ribuan ringgit. Dulu kita menulis, kita dibayar. Sekarang kita nak menulis, kita membayar. Dan seakan-akan hingga kini Kementerian Pendidikan Tinggi belum ada lagi satu badan pengindeks setempat atau serantau. Kita masih bergantung pada ISI, Scopus, segala macam. Maka MySite yang ada di Malaysia itu tidak diiktiraf sebagai terbitan yang berimpak tinggi. Jadi saya mengharapkan Kementerian Pendidikan Tinggi mengusahakan suatu badan pengindeksan untuk jurnal dan penerbitan ilmu, khususnya dalam bahasa Melayu. Barulah dapat kita martabatkan nilai ilmu yang disampaikan dalam bahasa negara kita. Mungkin paduan kerjasama dengan pihak Indonesia, Brunei Darussalam dan negara-negara lain yang berbahasa Melayu akan dapat mengatasi masalah ini. Dan ini sudah pun dibengkelkan baru-baru ini di UM atas permintaan KPT. Saya terus transisi dipertua pada hal yang agak lebih spesifik. Dalam soal pelaporan prestasi ekonomi, saya juga mengucapkan tahniah kerana dilaporkan bahawa KDNK telah mencapai pertumbuhan 59% setahun, lebih dari sasaran yang ditetapkan. Namun beberapa hal yang masih perlu kita singgung berkaitan dengan soal pencapaian ekonomi sebagai contoh, dalam konteks BRI, Belt and Road Initiative atau dulu OBOR, saya ingin bertanya kepada Menteri Ekonomi khususnya ataupun kerajaan, sejauh mana program dalam BRI, Belt and Road Initiative ini telah memberikan dampak dan impak yang besar pada pertumbuhan ekonomi kita, khususnya dalam konteks antarabangsa. Ada lebih 150 buah negara menurut sedikit pembacaan saya yang terlibat dalam BRI. Jangan sampai BRI ini menjadi satu bentuk hegemoni yang pernah berlaku dalam pemerintahan kerajaan terdahulu. Apabila dilancarkan oleh 2013 oleh Presiden Xi Jinping, maka kita berat pada soal nak mendapat laba ekonomi dan kita menyerahkan beberapa hak negara. Soal pajakan yang tak ketentuan tempoh, tidak ada program pemindahan teknologi, transfer of teknologi, pemindahan kemahiran, transfer of skill. Dan ini perlu ditetapkan oleh negara dalam kita melayan ataupun menerima pelibatan dalam BRI. Tetapi saya yakin kalau ada keteguhan sikap kita, BRI ini dapat menjadi satu sumber meningkatkan ekonomi negara daripada sumber antarabangsa. Perkara lain yang ingin saya sentuh ialah soal sejauh mana misalnya soal kemajuan atau pembangunan peringkat wilayah atau yang dikatakan sub serantau. Dulu kita ada Sijori, untuk kawasan selatan, Singapura, Johor dan Riau. Kita ada BIM Iaga untuk Borneo, Kalimantan dan sebagainya. Kita ada IMTGT. Saya ingin bertanya sejauh manakah badan-badan yang dahulunya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah sempadan ini masih lagi diaktifkan. Kalau tidak, apakah program untuk mendukung dan menyokong pelaksanaan RMK 12? Tentang pemberkasaan dan pengoptimuman Tanah Hijab Melayu, saya menyokong penuh
Tetapi ingin juga menimbulkan isu bahawa tanah desa Melayu ini telah menjadi isu besar. Dicatat oleh pengaji sosio budaya, tinggal 12% tanah rezab Melayu yang berbaki. Jadi kerajaan perlu melakukan sesuatu, menggantikan tanah rezab yang telah digunakan untuk penggunaan negara dan sebagainya. Di samping mengoptimumkan, jangan sampai tanah rezab Melayu itu akhirnya menjadi 0%. Ya, ini suatu dalam tanda kutip pengkhianatan pada salah satu peruntukan yang penting. Selanjutnya yang ingin saya sentuh ialah soal dalam rangka tema melonjakkan kemampanan pemangkin dasar 1 soal bakat masa hadapan. Ada sedikit tadi sentuh soal industri kreatif dan saya kira ini satu bidang yang mesti berperhatian berat dalam soal kita masuk ke era pendigitalan, penerbitan elektronik. Ini adalah satu bidang untuk kita memupuk bakat-bakat masa hadapan untuk mengaktifkan bidang industri kreatif, menjelmakan pelbagai produk kita, soal ilmu watan kita dan seni budaya. Jangan sampai kita terperangkap oleh seni budaya asing seperti Korea semata-mata dan kita hanya menjadi pengguna, consumer yang tidak menghasilkan seni budaya dan konteks industri kreatif yang cocok sesuai dengan jati diri Malaysia kita. Yang kedua yang saya sentuh dan soal ini juga adalah soal saya sentuh dalam sidang yang lepas, iaitu bagaimanakah sebagai contoh agensi kerajaan Semara yang memang khas untuk membentuk usahawan Melayu Bumi Putera. Memang dilaporkan dalam jawapan pertanyaan saya itu sekian banyak usaha telah dibuat. Tapi yang penting kita tidak melihat hasilnya dalam bentuk yang ketara yang jelas. Sudah berapa banyak muncul usahawan desa sebagai contoh. Betul, ada dari industri desa sudah disebut, artis industri dan sebagainya. Tetapi adakah ini sudah menjelmakan suatu budaya baru, membentuk golongan usahawan dalam kalangan masyarakat, termasuk lepasan universiti yang tak boleh lagi bergantung pada soal makan gaji. Dan ini pengalaman saya 6 tahun bertugas di China sangat diberi penegasan. Tidak semestinya mahasiswa mesti makan gaji. Mereka mesti menjadi usahawan sendiri. Dan ini bagi saya mesti dikembangkan. Dan Mara patut sudah dapat membina mungkin satu kampung, satu industri. Dan saya dulu merujuk pada soal budaya Cina yang cukup positif. Mereka ada konsep budaya perniagaan keluarga. Dan ini akan dapat mengatasi masalah ekonomi dan masalah sosial sekaligus. Terkait dengan itu ialah soal kita punya kekayaan manuskrip Melayu lama yang jumlahnya sekitar 40,000. 20,000 saja terdapat di Ladin University yang memaparkan pelbagai bidang. Perubatan etno, teknologi etno, sains etno, seni bina dan sebagainya. Dan saya kagum kerana perubatan tradisi Cina dapat diangkat mendunia kerana ada usaha untuk mengangkatnya dan dipadukan dengan pertemuan-temuan moden. Bagaimana etno perubatan Melayu yang juga terkenal itu tidak dapat diangkat dengan puluhan kitab tip, kitab perubatan dalam. Dan ini memerlukan satu komitmen kerajaan untuk melantik pakar-pakar dalam pelbagai bidang, mengkaji ilmu watan dalam puluhan ribu manuskrip itu, diangkat dan disejajarkan dengan perkembangan zaman. Ini yang dilakukan oleh masyarakat di luar negara kita. Tapi kita masih hanya bangga kita ada 40,000 manuskrip bertebaran seluruh dunia. Tapi kebanggaan itu tidak memberikan apa-apa makna. Kita tidak memanfaatkan ilmu dalam puluhan ribu manuskrip itu dan tidak dipadukan dengan perkembangan ilmu terkini. Jadi saya berharap ada satu komitmen kerajaan melalui kementerian berkaitan untuk memberi perhatian pada usaha mengkaji, mengerjakan dan menerbitkan karya-karya ilmu dalam manuskrip Melayu lama yang jumlahnya lebih kurang 40,000 buah. Perkara lain yang ingin saya sentuh Tan Sri yang dipertua ialah soal tata kelola dan rangka kerja industri. Barangkali sebagian disebut oleh Senator Datuk Hatta tadi soal kepincangan dan pelaksanaan. Ini mungkin sebahagian saya kira masih lagi terkait dengan soal kerana birokrasi. Jadi pada hemat saya, Jabatan Pemerintahan Awam perlu menilai semula bagaimanakah tata sistem birokrasi ini dapat disingkatkan, dapat dipermudah supaya pelaksanaan program ini tidak terhambat oleh kerana
kita terjebak oleh sistem pentadbiran yang lapuk, yang lama, yang sudah tidak sesuai dengan keperluan zaman. Yang kedua, nak saya sentuh soal khusus tentang soal pembudayaan masyarakat madani. Saya juga menimbulkan soal ini dalam sidang-sidang lepas. Sejauh manakah secara tuntas pendekatan pembudayaan masyarakat madani ini dilakukan oleh setiap kementerian, oleh setiap jabatan, setiap agensi, sekolah, IPT dan sebagainya? Ataupun adakah ini hanya cukup dengan laungan dengan ucapan selamat salam Malaysia Madani tanpa menghayati apa makna madani? Masyarakatnya bertamadun, tamadun dengan penting yang luas. Bercakap soal kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, sains, teknologi. Ini adakah sudah benar-benar digerakkan oleh kerajaan untuk membudayakan, memasyarakatkan makna madani dengan pengertian yang bersifat terapan, ya, terutama seperti dalam bidang pendidikan. Ya, jadi itu yang paling penting. Khusus dalam perpaduan, saya juga melihat tadi seperti disebut sudah ada dasar buku dasar perpaduan negara. Tetapi kita masih lagi menyaksikan perpaduan masih menjadi suatu masalah besar di negara kita. Dan ini memerlukan satu perhatian berat dan bukan saja dalam kalangan saya kira pelajar, tapi yang lebih penting dan maka itu saya menyokong program kembara perpaduan ke seluruh negara. Tetapi pengisiannya sekiranya harus dirincikan, jangan sampai hanya bersifat kosmetik, yang hanya bersifat program tempelan, tapi tidak merakyat, tidak dijiwai. Dan ini memerlukan sokongan ilmuwan dan para budayawan untuk membantu pengisian kembara perpaduan. Yang akhir, Tan Sri Pengerusi, izinkan saya menyentuh soal paten moden. Kita melawat negara jiran terdekat sebagai contoh Thailand dan saya kagum dengan teknologi dan pelaksanaan program pertanian di negara jiran kita Thailand. Maka kita harus mencari contoh bagaimana pertanian moden itu dapat digerakkan untuk mengatasi masalah kekurangan atau krisis keperluan makanan asas dan keperluan-keperluan berkaitan dengan keperluan rakyat kita. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, demikianlah isi perbahasan saya sekadarnya untuk dan dengan ini saya juga menyokong hasil kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 dengan catatan perkara-perkara yang penting kita bincangkan, kita bahaskan itu bukan sebagai hanya suatu retorik ataupun perbahasan untuk mental exercise, tetapi adalah diberi perhatian berat oleh kerajaan dan patut ada wakil menteri sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Datuk atas ucapan tadi dan saya sekarang jemput Yang Berhormat Datuk Paul Ikai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Salam Hari Malaysia ke-60. Salam Malaysia Madani. Salam segulai sejalai. Sebelum saya menyentuh perkara kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK 12, saya akan beri perhatian Dewan Yang Mulia ini mengenai bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Pemaisuri Agong berkenaan berdua berjaya menyertai misi Kembara Kendali Borneo dari Sabah ke Sarawak. Baginda memandu kereta sepanjang jalan raya Lebuh Raya Pen Borneo melebihi 2,000 kilometer. Daripada Tawau di Sabah melintasi Brunei akhirnya di Teluk Melanu di Sarawak. 2,200 km. Ya, 2,154 sebenarnya. Rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak sangat terharu dan ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada Raja. Beribu-ribu rakyat menyambut ketibaan Raja kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, I really feel great to be a Malaysian during that time, looking
looking at my king going around, driving dia peronda 4 ronda. Baginda memanglah raja untuk rakyat Malaysia. So tunjukkan itu actually bermakna sekali di Sarawak. I really feel it. And beribu-ribu orang di sepanjang jalan menerima baginda. Dan Seri Yang Pertua, sekaranglah saya akan menyentuh sedikit sebanyak kajian sepenggal perbelanjaan bajet yang dilulus pada 21 Oktober tahun 2021 lalu. Tambahan untuk perpekasa sempadan Sabah dan Sarawak adalah 1 bilion. Dalam usaha negara jiran iaitu Indonesia yang telah memutuskan usaha memindahkan ibu kota negara mereka ke kawasan penghampiran sempadan Malaysia di Sabah dan Sarawak. Negara jiran itu telah membina sempadan dengan kemudahan infrastruktur. Very modern, I've seen it. Jalan mereka bagus sangat, high standard. Saya sokong penuh pernyataan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa beliau tidak mahu negara kita, Malaysia, ketinggalan dalam kemajuan di sempadan Sabah, Sarawak di Kelantan. Kita perlu sokong untuk peruntukan ini dimasuki dalam rancangan 12 dan juga di rancangan Malaysia akan datang juga. Akan tetapi saya mohon, apakah senarai atau detail projek yang akan dibina untuk wilayah masing-masing, iaitu Sabah dan Sarawak. Mengenai sekolah daif, cerita projek pembinaan atau pengubah suai sekolah daif adalah macam old newspaper, surat khabar lama. Saya berasa kagum juga dengan very happy to know, dengan izin, bila yang amat berhormat Perdana Menteri menegaskan persiapan ke semua pelaksanaan projek sekolah daif mestilah diselesaikan secepat, bukan mungkin secepatnya. Mengenai MA 63, Malaysian Agreement 63, bukan lagi dirunding tetapi untuk dilaksanakan. Apa yang dijanjikan dan juga dimeteraikan akan dilaksanakan. Inilah kenyataan Perdana Menteri. Tuan Sri Ketua, balik ke sempadan tadi, senario di sempadan Borneo atau sekarang memanglah berlainan dari dulu. Sebelum Indonesia akan memindah ibu kotanya ke Kalimantan, adakah pasukan PDRM mampu memantau sempadan ini? Adakah kerajaan akan mengkaji semula untuk penjagaan keselamatan sempadan kita itu? Adakah aset terkini mencukupi atau ditambahkan lagi? Mengenai peningkatan kemahiran tenaga kerja, peningkatan kemahiran atau upskilling kepada tenaga kerja tempatan. Dalam kajian rancangan RMK 12, itu apakah pencapaian dalam kejayaan untuk meningkatkan kemahiran tenaga tempatan khususnya dalam usaha kerja yang diuruskan oleh syarikat gergasi dan berteknologi tinggi, khasnya company-company di negara asing, di luar negara Malaysia. Adakah pencapaian setakat ini memuaskan dan apakah langkah sedang dan akan diambil untuk meningkatkan lagi upskilling dan teknologi transfer dengan izin?
Juga dalam jumlah 1,200 klinik yang akan dinaik taraf, berapakah jumlah klinik itu di Sarawak dan di Sabah? Apakah pencapaian dalam usaha untuk menaik taraf klinik itu dan apakah cabaran melibatkan pelaksanaannya? Mengenai projek yang luluskan dahulu dan lama, apakah kenapa yang projek lama ini dibatalkan? Apakah minta penjelasan senarai apakah projek tersebut dan adakah projek itu melibatkan projek di Sarawak? Mengenai juga cukai yang baru, iaitu cukai keuntungan modal yang akan dibentang di Parlimen tak lama lagi. Tan Sri Yang Di-Pertua memandangkan ada lebih 170 negara yang mengekalkan penggunaan cukai dengan sistem GST, Goods and Services Tax dengan izin. Adakah dan bilakah kerajaan berhasrat mencadang mengambil balik GST dengan kadar lebih rendah, mungkin rendah dari 6% yang dahulu? Yang terakhir, isu jenayah dan ancaman keselamatan cyber. Ini adalah selalu mengencamkan kesejahteraan rakyat kita. Hingga bulan Ogos ini, 2023, mengikuti Pusat Tindak Balas Keselamatan Cyber, ada 2,400 kes penipuan. Itukah scam? 3,906 kes pencerobohan atau cyber attack. 378 berkaitan kandungan yang mengancam keselamatan, safety. Dan 369 kod berniat jahat. Hal ini membuktikan kesedaran awam dalam kalangan pengguna internet masih rendah. Dan juga sekarang banyak yang orang memandang jenayah ini memakai artificial intelligence untuk melakukan kegiatan jenayah secara lokal. Dia dapat ubah suai apa yang mengancam kita. Tan Sri Pertua, kerajaan perlulah mewujudkan dan melaksanakan pasukan nukleus yang mengumpulkan pakar di setiap jenis lapisan pengawaian, khususnya di peringkat strategik, peringkat operasi dan peringkat taktik bagi mencegah dan mengawal pelbagai isu melibatkan keselamatan cyber dalam pasukan pertahanan negara, khususnya pasukan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja. Dan juga Kementerian Pendidikan perlulah melaksanakan silabus berkenaan dengan kepentingan keselamatan cyber dari peringkat pendidikan kepada pendidikan sekolah rendah kepada universiti. Dalam usaha ini juga, Tan Sri Pertua, langkah akan diambil untuk menyemak semula undang-undang yang ada dan undang-undang yang sudah lapuk. Inilah satu hasil daripada penemuan kajian Jawatan Kuasa Khas Kesejahteraan Dewan Negara baru-baru ini. Dan juga untuk mengkajikan bilangan undang-undang yang dianggap juga lapuk dan perlu disemak semula.
Dengan itu, Tan Sri Ketua, saya menyokong. Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Roderick Wong Siu Lit. Salam hormat dan selamat petang yang dimuliakan Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat senator sekalian. Sebelum meneruskan pembahasan saya di Dewan Yang Mulia ini, seperti yang dibahaskan oleh Wakil Senator Dato' Paul Ikai, saya ingin mengambil kesempatan juga untuk menjunjung kasih atas berkenan kepada Tuli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong dan Raja Permaisuri serta anak ganda kerana telah menjelajah ke negeri Sabah dan Sarawak melalui Kembara Kenari Borneo baru-baru ini. Lawatan ini adalah sangat bermakna kepada kami rakyat Sarawak agar Yang Di-Pertua Agong memahami dan mengalami sendiri bahawa di luar daripada kemudahan jalan Pan Borneo ini, kemudahan-kemudahan infrastruktur rakyat Sarawak masih jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Semoga lawatan ini menggerakkan lagi silaturahim di antara semenanjung, Sabah dan Sarawak serari dengan tema Hari Malaysia kita baru-baru ini, Malaysia Madani Tekan Persatuan Penuhi Harapan. Saya ingin terus kepada fokus utama kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, yaitu memperkukuhkan kemampanan. Saya ingin menyentuh tentang tumpuan kepada tumpuan lapang, yaitu peningkatan pembangunan luar bandar. Dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini, yang memberikan fokus dan komitmen kepada agenda pembangunan negara kerajaan persatuan dengan kerangka ekonomi madani, memperkasa rakyat yang disokong belah hala tuju peralihan tenaga negara, yaitu NETR, dan Pelan Industri Baharu NIMP 2030, saya amat berharap kita mampu meletakkan kedudukan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat kita di kedudukan yang betul dan strategi. Langkah-langkah mengerekara dan menaik taraf infrastruktur yang setia juga perlu ditindak beratkan. Pembangunan dan menaik taraf infrastruktur asas khasnya bagi kawasan-kawasan yang dianggap kurang ekonomi value dengan izin perlu juga diberi perhatian. 3 masalah infrastruktur utama yang sudah sinonim dengan Sarawak, yaitu jalan raya, bekalan air yang terawal dan bekalan elektrik. Pembinaan infrastruktur baharu hendaklah selari dengan proses penyelenggaraan dan menaik taraf infrastruktur yang sedia ada. Di bawah Tun Meratung, kawasan Parlimen Sarike, Sarawak contohnya, kawasan ini telah sekian lama mengalami masalah air. Sistem bekalan air yang sedia ada tidak berfungsi dengan baik. Saya menguruh agar kementerian yang bertanggungjawab untuk mengambil perhatian akan permasalahan ini, masalah bekalan air ini betul-betul menjejaskan kehidupan penduduk-penduduk di sini. Mereka terpaksa mencuci baju di kedai topi dan membeli air minuman untuk keperluan harian mereka. Pendapatan mereka juga terjejas kerana kebanyakan mereka adalah para petani dan peternak. Air adalah keutamaan bagi mereka untuk menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan, seperti mengiram sayur-sayuran dan menternak ayam dan itik. Ini secara langsung telah menjejaskan dan meningkatkan kos sara hidup mereka. Jadi saya ingin memohon kepada kementerian-kementerian yang berkenaan untuk membantu penduduk-penduduk di Tun Meratung kawasan Parlimen Sarike ini. Selain daripada itu, saya ingin mewakili rakyat Meratung yang aman terjejas dengan isu bekalan air ini, menggesak kepada Kerajaan Sarawak untuk menggerakkan 55 projek bekalan air dengan kos yang berjumlah 500 juta bagi kawasan Parlimen Sarike, seperti apa yang telah dijanjikan dan diumumkan pada Jun yang lepas. Dan Sri Yang Di-Pertua, 17 anjakan baharu dan 71 inisiatif utama sebagai pembangkit yang diunjurkan melalui kajian separuh penggal AMK 12 telah dianjurkan
saya aman bersetuju akan negara memberi tumpuan yang paling utama kepada pembangunan ekonomi. Sekali lagi saya ingin tegaskan di sini, Sarawak antara penyumbang ekonomi terbesar bagi negara harus diberikan keutamaan dari segi pembangunan infrastrukturnya. Bagaimana kita mahu mempergiatkan aktiviti ekonomi kita tanpa infrastruktur yang berkaitan? Lebuh Raya Pahang Borneo secara amnya telah memberikan kemudahan kepada banyak penduduk Sarawak dan Sabah. Namun apa yang ingin saya utamakan di sini ialah ada segelintir pekan-pekan yang telah terjejas dari segi ekonomi akibat reka bentuk Lebuh Raya Pahang Borneo ini. Kedudukan Piton dengan izin yang jauh telah mengakibatkan peraliran ekonomi ke tempat lain. Bahkan jika di bawah Tun Report kawasan Parlimen Sarike contohnya, ramai penduduk-penduduk setempat telah datang dan mengatur kepada saya, mengatakan bahawa perniagaan mereka terjejas teruk akibat reka bentuk Lebuh Raya Pahang Borneo ini. 30 lebih pemilik kedai perniagaan termasuk supermarket, kopitiam dan stesen minyak telah terjejas. Industri pelancongan di Pekan Jaka yang terkenal dengan mi udang, kopi o, siumai dan sebagainya juga terus terjejas. Ramai penduduk terutamanya kaum belia dari pekan ini juga terpaksa berhijau ke bandar-bandar besar kerana peluang pekerjaan telah berkurang. Keadaan mereka sangat mendesak sehingga penduduk Pekan Jaka telah mendesak saya untuk menyampaikan surat kepada Yang di-Pertua Agong semasa lawatan ke bawah tuli Yang Maha Mulia baru-baru ini. Persoalan saya ialah apakah komitmen AMK 12 di dalam membantu ekonomi penduduk-penduduk yang telah terjejas sama ada di Sarawak maupun di Sabah akibat reka bentuk Lebuh Raya Pahang Borneo ini. Dengan berlataskan prinsip inklusif, saya berharap kerajaan Madani akan memberikan perhatian kepada isu ini. Tan Sri Yang di-Pertua, tumpuan lapang mengenai peningkatan pembangunan luar bandar yang memberikan fokus kepada perluasan liputan jalur lebar di bawah pelan jalinan digital negara iaitu Jendera. Pada zaman revolusi teknologi telekomunikasi dan multimedia tanpa khas ini, internet menjadikan perkara penting dalam kehidupan kita. Berbagai sektor memerlukan internet untuk menjalankan urusan mereka. Ini termasuklah sektor perniagaan, pengangkutan, perbankan, pendidikan dan sebagainya. Rangkaian internet perkhidmatan 5G akan membolehkan pelanggan menikmati kualiti dan pengalaman perkhidmatan yang lebih baik ketika melayani internet dan aset perkhidmatan dalam talian yang lain. Pada Jun 2022, Utusan Sarawak melaporkan bahawa liputan 4G di Sarawak dijangkakan akan mencapai kata 100% menjelang 2023. Tetapi malangnya, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa banyak kawasan pedalaman Sarawak masih perlu mempunyai jaringan internet. Masalah campaian internet yang lemah merupakan isu besar bagi orang ramai yang tinggal di kawasan pedalaman, terutamanya golongan wakaf emas. Sebagai contoh, bila berlaku kecemasan seperti kemalangan, kebakaran dan kenderaan yang memerlukan lawatan segera, sudah tentu sukar bagi mereka untuk mendapatkan bantuan khidmat kesihatan tanpa perkhidmatan komunikasi. Jelas bahawa liputan internet tak aman penting ketika kita semua beralih kepada norma baharu. Cabaran yang kita hadapi hari ini adalah untuk mengurangkan jurang digital di antara kawasan bandar dan luar bandar. Kemudahan internet haruslah disediakan kepada semua rakyat, terutamanya di kawasan luar bandar yang seringkali berhadapan dengan masalah perkhidmatan internet yang asal. Pada pendapat saya, pembangunan internet di Sarawak haruslah diberikan keutamaan. Justru, kerajaan perlu mengutamakan dan menggerakkan pembinaan infrastruktur baharu serta melakukan penaik taraf kemudahan sedia ada. Kerjasama dan inisiatif antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan syarikat perkhidmatan telekomunikasi perlu diadakan supaya berbagai halangan serta cabaran seperti masalah kadar sewaan jendela yang tinggi dapat diselesaikan segera. Infrastruktur dan campaian internet perlu diperluaskan di seluruh negara, termasuk kawasan pinggir bandar, kawasan luar bandar
dan tidak hanya tertumpu di negeri maju atau di bandar sahaja. Kerana internet sudah menjadi sebahagian keperluan dunia di hujung jari. Demi mempertingkatkan lagi tahap kesaling hubungan dan kualiti pengalaman perkhidmatan komunikasi di seluruh negara, saya amat berharap agar kerajaan juga turut menggerakkan segala usaha untuk membentuk cabaran-cabaran ini. Datuk Yang di-Pertua, sebekala lagi yang berkaitan dengan fokus untuk mencapai negara-negara bertambah tinggi, tumpuan T24 High Growth, High Value dengan izin pertanian dan industri asas tani, saya ingin menyalahkan mengenai prospek pertanian bagi negeri Sarawak. Seperti yang kita sudah sedia maklum, Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia. Sarawak juga mempunyai sumber alam yang kaya. Namun begitu melalui angka-angka yang dilaporkan, Sarawak masih mempunyai banyak tanah-tanah yang masih underutilized atau kurang dimanfaatkan. Saya ingin menyuruh kepada kerajaan Madani untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius untuk membuka peluang-peluang untuk meningkatkan hasil pertanian di Sarawak khasnya. Kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta syarikat-syarikat swasta perlu dipergiatkan untuk membantu meningkatkan hasil dan pertanian kita. Dasar dan polisi yang berkaitan dengan pertanian negara perlu bersifat anjah, mampan, holistik, produktif, inklusif dan menguntungkan semua pihak. Fungsi jendela-jendela kerajaan yang berkaitan dengan pertanian juga perlu dikaji semula dan dikemasginikan. Program-program seperti Juara Agro Madani yang dijalankan oleh pusat khidmat saya dengan Fama di Mindanao baru-baru ini telah memberikan impak yang memberasakan. Program yang saya rasa dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati harga barang keperluan asal yang berpatutan harus diteruskan. Syabas kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas usaha ini. Jurang ekspor dan import bekalan dan keterjaminan makanan negara kiat melebar. Saya merasakan negara kita akan mengalami krisis makanan sekiranya kita tidak mengambil langkah-langkah yang serius di dalam menangani jurang ini. Kerajaan memberikan jaminan bahawa sekuriti makanan kita masih lagi di tahap yang selesa. Namun, kalau kita mengikut rukutan daripada penduduk-penduduk kita, perkara sebaliknya pula yang berlaku. Terbaru ini, rakyat meluku kerana harga beras impos telah meningkat dan beras tempatan sukar untuk didapati. Kalau sebelum ini, bekalan daging, ayam dan bahan-bahan kering telah terjejas. Sampai bekalan telur pun boleh out of stock. Selain daripada itu, saya ingin tahu apakah langkah-langkah, program-program atau projek-projek pertanian yang khusus yang kerajaan Madani akan berikan kepada Sarawak khasnya kawasan Parlimen Serikit. Apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengalahkan pelibatan belia-belia masyarakat P40 dan M40 untuk menceburuhi sektor pertanian? Sebagai seorang belia, saya berpendapat smart farming dengan izin adalah satu kaedah pertanian yang saya rasa perlu dijadikan tumpuan bagi membantu para petani kita bagi meningkatkan sumber pendapatan para petani-petani kita. Saya juga ingin tahu mengenai geran agropreneur muda. Berapakah kuota yang diberikan kepada masyarakat atau rakyat di kawasan Parlimen Serikit? Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengentur tentang fokus yang pertama iaitu memperkukuskan kemampanan yang memberikan penekanan kepada pembangunan bandar mampah. Apa yang ingin saya bangkitkan ialah mengenai langkah kerajaan mengambil berat tentang SDG iaitu Sustainable Development Goal. Saya gembira kerana kajian separuh bengkak AMK 12 ini memberi fokus yang serius kepada pembangunan SDG di negara kita. Kadar kesedaran SDG di negara kita masih lagi di tahap yang di belakang. Corak-corak pertanian kita pun masih lagi dengan cara pengembangan, pembersihan tanah dan pembakaran secara terbuka yang tidak lestari masih diamalkan secara berleluasan di negara kita. Saya mendapati masih ramai lagi di kalangan rakyat kita yang masih tidak memahami prinsip-prinsip SDG ini.
Jadi saya ingin mencadangkan agar kerjasama di antara kerajaan dan NGO serta syarikat-syarikat swasta yang memperjuangkan prinsip-prinsip SDG terus diperkembangkan. Saya melupakan ketua SDG kepada sebuah badan NGO yaitu JCI Malaysia Junior Chamber International dengan bertugas bagi mempromosikan program-program dan projek-projek yang memberikan penekanan kepada SDG di Malaysia. Seperti program yang dijalankan ialah program pendidikan kesedaran SDG di sekolah, yaitu Taman SDG, program Clean Out Day dan sebagainya. Program anugerah SDG, yaitu Sustainable Development Award SDA, juga terus kami adakan setiap tahun demi meningkatkan kesedaran di kalangan pihak-pihak swasta. Ini adalah untuk mengalahkan pihak swasta untuk mempromosi dan mengamalkan SDG di dalam organisasi mereka. Oleh itu, saya ingin menyuruh agar kerajaan bekerja sama dengan lebih banyak NGO untuk mempromosikan SDG ini di Malaysia dan memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai manfaat SDG di society kita. Saya juga ingin mencadangkan agar kerajaan memberikan tax exemption dengan izin kepada pihak-pihak swasta yang mengamalkan dan mempromosikan SDG. Akhirnya, dengan ini, Datuk Yang di-Pertua, saya memohon menyokong kajian separuh pengarah rancangan Malaysia ke-12 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, YB. Sekarang saya menjemput Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertamanya terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk turut sama membahaskan usul kajian separuh penggal RMK 12. Kajian ini sudah tentulah sebagai bertujuan untuk menyemak semula dasar, strategi dan sasaran secara menyeluruh bagi memastikan kajian RMK 12 itu tidak lari ataupun tidak berbeza daripada cabaran semasa ini. Kalau kita melihat dalam RMK 9 ini, kita dapati bahawa jumlah siling peruntukan yang ditetapkan telah dinaikkan daripada 400 bilion kepada 415 bilion. Dan jumlah ini kalau kita buat secara perbandingan, berbanding dengan RMK 10 hanya 230 bilion, RMK 11 248.5 bilion, sudah tentulah peruntukan pada kali ini begitu besar. Tetapi persoalannya Datuk Seri Yang di-Pertua, berapa banyak daripada 415 ini ialah untuk pelaksanaan projek-projek baru dan berapa banyak untuk projek-projek lanjutan ataupun projek-projek sambungan. Kerana kalau kita terlalu banyak kita menghabiskan peruntukan untuk projek-projek sambungan, maka ini menunjukkan prestasi ataupun perancangan-perancangan kita ini perlu diperbaiki. Kalau kita melihat kepada dasar-dasar yang telah pun kita adakan, kalau kita masih ingat wawasan 2020 yang dilengkapkan dengan dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara, dasar transformasi negara dalam tempoh 30 tahun. Walaupun dikatakan tempoh sasaran wawasan 2020 itu tidak berjaya kita capai, tetapi peningkatan dalam banyak perkara itu telah dapat kita penuhi. Tetapi saya melahirkan sedikit kemuskilan dalam dokumen kajian separuh penggal ini, di mana wawasan kemakmuran bersama yang saya fikir perlu untuk kita kekalkan. Walaupun mungkin kerajaan sekarang ini membawa pendekatan yang berbeza, yang lebih menyeluruh, tetapi wawasan yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, yang sudah tentulah sebahagiannya itu dirangka oleh pegawai-pegawai kita yang committed, yang bersengkang mata siang malam untuk menyiapkan dokumen ini. Jadi saya fikir perkara itu tidak boleh kita lenyapkan. Wawasan kemakmuran bersama 2030 itu bagi saya harus dikekalkan supaya kesinambungan daripada pelaksanaan perancangan-perancangan terdahulu itu dapat kita kekalkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, kalau kita melihat dalam ucapan Perdana Menteri dan juga ucapan Menteri Ekonomi pagi tadi, ada sedikit kekeliruan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan dalam Dewan Rakyat, iaitu dalam soal menoktahkan kemiskinan tega. Dalam sasaran dalam dokumen ini, kalau kita rujuk dokumen besar ini, dokumen utama RMK KSP RMK 12 ini, memang
diletakkan bahawa sasaran kosong ataupun sifar kemiskinan tega itu ialah pada tahun 2025. Tetapi dalam teks ucapan Perdana Menteri di Dewan Rakyat menyebut tentang tahun ini. Jadi saya ingat perkara ini juga perlu diperjelaskan kerana secara logiknya untuk kita menoktahkan 116,000 keluarga ketua isi rumah ini ialah suatu yang agak sukar, lebih-lebih lagi dalam tempoh yang begitu singkat. Jadi saya mencadangkan supaya kita stick dengan satu sasaran 2025 sebagai sasaran yang jelas, dan mungkin kalau tengok pada wording ataupun ayat yang digunakan oleh Perdana Menteri, dia menyebut dalam hujung tahun ini ada sesuatu yang istimewa. Jadi saya pun tak jelas adakah istimewa itu noktahkan kepada sifat ataupun mungkin ada program yang besar untuk diberikan kepada kelompok miskin tegar kita. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam kita menghayati Malaysia Madani sebagai dasar yang kita selarikan dengan kajian separuh penggal ini, suka saya untuk kita mengimbau bahawa Madani ini sememangnya mengambil semangat daripada kejayaan Nabi Muhammad SAW dalam mengubah sebuah kota yang begitu mundur, yang berpecah, yang penuh dengan masalah, iaitu kota Yathrib, kepada sebuah bandar yang begitu maju, yang begitu hebat, yang menjadi satu kejayaan yang monumental kepada peradaban dunia ini, iaitu mengubah kota Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Dan perubahan kota Yathrib kepada Madinatul Munawwarah ini bukanlah semata-mata menukar nama. Kalau kita hanya mengubah slogan tetapi tidak ada substan ataupun kandungan ataupun konten yang baik, maka ia tidak akan membawa kepada kejayaan kepada negara. Tetapi saya melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan istilah Madani ini ialah untuk kita mengambil semangat daripada kejayaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Antaranya perkara pertama yang dibuat apabila baginda berada di di Madinah ini ialah selain daripada tukar nama, ialah mendirikan satu pusat yang kita sebut sebagai masjid, yang bukan hanya menjadi tempat beribadat semata-mata, tetapi juga menjadi pusat pentadbiran dan pusat perpaduan. Dan yang lebih penting, Datuk Seri Yang di-Pertua, ialah pewujudan ataupun wujudnya perjanjian Madinah ataupun Saifah Madinah itu yang dianggap sebagai perlembagaan bertulis pertama dalam sejarah dunia yang dirangka, yang diadakan pada tahun 622 Masihi, itu telah menjadi satu perubahan yang besar, menjadi satu titik tolak kepada peradaban dunia. Kalau kita meneroka melihat apa yang ditulis dalam Saifah Madinah ini, sebahagian besar daripada konten ataupun kandungannya ialah soal perpaduan. Disebut satu persatu kaum-kaum yang tinggal di Yathrib itu, termasuk beberapa etnik-etnik daripada kalangan kaum Yahudi, diberikan apa hak mereka, apa tanggungjawab mereka, peranan mereka, supaya mereka melihat dan merasai bahawa mereka juga sebahagian daripada negara. Semua itu memberikan signal yang jelas kepada kita. Perkara paling asas dalam kita nak membina sebuah negara, apatah lagi untuk kita memperbaiki negara kita, ialah dengan perpaduan. Saya memetik ucapan Perdana Menteri ke-9 kita, Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau menyebutkan, buat pertama kali dalam sejarah, kerajaan dan pembangkang telah memeterai memorandum persefahaman untuk transformasi dan kestabilan politik. Ini adalah hasil daripada dasar kerajaan yang inklusif. Ini ucapan Perdana Menteri ke-9 dalam membentangkan rancangan Malaysia ke-12 pada, saya ingat, pada September 2021. Beliau memulakan pembentangan itu dengan menyebut soal kestabilan. Dan sudah tentulah saya fikir dalam keadaan kita nak menghabiskan RMK 12 ini, perpaduan yang diberikan melalui MOU itu tadi seharusnya kita buat balik. Saya dengar perbahasan di Dewan Rakyat berulang kali beberapa ahli parlimen membangkitkan soal peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Saya fikir apalah susah sangat untuk kita duduk semeja, buat balik apa yang kita dah buat, dan peruntukan itu boleh diberikan sebagaimana sebelum ini, dan itu dah disebut oleh Perdana Menteri. Dan saya juga nak sentuh dalam kita membuat perancangan ini, sudah tentulah kita ada satu badan yang memantau. Dan kita tahu dalam pentadbiran kerajaan ini, yang paling besar yang memantau ini ialah
kita rujuk dalam arahan nombor 1, iaitu mekanisme penyelarasan pelaksanaan pembangunan negara ini yang biasanya diubah setiap kali Perdana Menteri baru naik, dia akan ada arahan nombor 1 yang direvise. Dan saya rujuk arahan nombor 1 untuk kerajaan Madani sekarang ini dah dimuktamadkan, dah difinaliskan pada saya ingat Februari yang lepas. Dan saya dapati bila kita tengok dia ada Majlis Tindakan Pembangunan Negara, kemudian di peringkat kementerian juga ada, di peringkat negeri. Dan saya nak sentuhnya ialah di peringkat daerah. Di peringkat daerah ada disebutkan juga ialah tentang penglibatan daripada ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bagi daerah berkenaan. Saya mencadangkan sebab bila sebut ahli parlimen ini, kita di Dewan Negara juga sebahagian ataupun dianggap juga sebagai ahli parlimen. Kalau boleh dicadangkan, senator juga diberikan ruang untuk berada dalam jawatankuasa tindakan pembangunan daerah supaya kita juga bukan hanya boleh memberikan pandangan kepada pelaksanaan program-program yang mungkin perlahan, tetapi juga kita dapat mengikuti dengan secara orang kata akar rumbi lah, kita tahu apa benda yang berlaku. Sebab saya tengok bila kita turun ke kawasan-kawasan ni, rakyat ni mereka tak peduli kita ni asalkan ada YB, dia tak peduli kita ni Dewan Negara ke, Dewan Rakyat ke, bagi dia sama saja. Sebab itu dia akan tanya kita apa projek ini macam mana sekolah yang kami minta dan sebagainya. Jadi saya harap perkara ini dapat dijelaskan oleh Menteri Ekonomi, adakah semua ahli parlimen ini termasuk ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Negara ataupun hanya ahli Dewan Rakyat semata-mata. Kalau hanya melibatkan ahli Dewan Rakyat, saya cadangkan masukkan sekali senator kita. Dan sudah tentulah perkara ini juga sentiasa dibangkitkan oleh rakan-rakan senator, ialah kalau di Dewan Rakyat mereka mengeluh peruntukan 3.8 juta yang tak dapat-dapat. Kita di senator ini tak besar, saya ingat 300 ribu saja untuk 3 penggal. Kita harap dapatlah disegerakan. 3 tahun. 3 tahun dapat disegerakan. Sebab bila kita turun ke kawasan-kawasan nak menerangkan soal madani, nak bagi ceramah, sudah tentulah mereka akan minta peruntukan, nak buat program dan sebagainya. Ini datang tangan kosong, dia nak dengar pun tak nak dengar. Jadi sayanglah kita sebagai ahli di Dewan Tertinggi yang memahami tentang dasar-dasar yang digubal ini, nak menerangkan kepada kaum B, seharusnya ada peruntukan diberikan kepada senator-senator kita. Yang berhormat, jelas sikit boleh? Sila. Yang 3.8 juta tu dah dapat ke belum? Saya difahamkan pembangkang belum terima kan? Itu yang soalan juga. Itu isu. Jadi kalau kita sebutkan federalisme lah, kita bincang yang lain-lain, kenapa ada perbezaan yang begitu? Dia amalan sedemikian ini yang berhormat ialah amalan lama lah. Dan ia tahun sesi yang lepas rasanya tak ada begitu. Betul. Sebab itu saya sebutkan tadi, yang berhormat, saya sebutkan tadi peruntukan itu datang sebagai sebahagian daripada memorandum MOU untuk kestabilan dan transformasi negara. Jadi sebab itu saya sebut tadi, kenapa tidak, apa yang susah sangat parti-parti pembangkang duduk dengan kerajaan bincang. Kerana Perdana Menteri telah pun buka pintu. Jadi saya ingat benda itu harus disegerakan. Kemudian seterusnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga nak menyentuh tentang isu perumahan. Disebutkan tadi tentang disebutkan oleh Menteri Ekonomi bahawa kita mensasarkan macam biasalah 500,000 rumah mampu milik untuk rakyat kita yang dalam kelompok B40 dan M40. Dan sudah tentulah kalau kita sebut rumah mampu milik, harganya ialah 300,000 ke bawah. Dan bagi kelompok yang kita anggap sebagai yang miskin lah ataupun yang miskin tegar tadi, program yang kerajaan buat yang diumumkan dalam RMK 12 dulu ialah memperuntukkan 2.2 bilion di bawah program bantuan rumah, iaitu 75,000 rumah di kawasan luar bandar dan 10,000 di kawasan bandar. Soalan saya kepada kementerian yang berkaitan, daripada jumlah yang disebutkan ini, berapa banyak rumah-rumah yang telah pun disiapkan? Kalau kita berjaya siapkan 85,500 unit ini, sebahagian daripada ketua isi rumah yang saya sebut 116,000 tadi, majoritinya telah pun memiliki rumah sendiri.
Dan ini bagi saya satu pencapaian yang besarlah kalau dikatakan sesuatu yang istimewa untuk orang miskin Tegar ini. Saya fikir rumah dia harus kita segerakan supaya dia dapat memberikan keselesaan kepada mereka. Kalau kita tengok dalam sasaran yang disebutkan 500,000, pencapaian kita dalam RMK 11 dulu kita dapat 282,000. Dan dalam sehingga Disember 2022 untuk RMK 12 ini kita telah berjaya menyiapkan 108,373. Jadi banyak lagi, saya ingat lagi 75% lagi belum kita buat. Cuma saya nak tahu sebab rumah-rumah ini bukan hanya disiapkan oleh kerajaan persekutuan semata-mata, tetapi juga melibatkan kerajaan negeri dan juga pihak swasta. Jadi saya minta daripada kementerian untuk perincikan data-data ini untuk kita lebih jelas progres itu. Kemudian kalau kita menyentuh, saya sangat tertarik dengan isu perumahan ini kerana kita telah pun berbahas dalam pusingan bajet yang lalu pembiayaan untuk anak muda memiliki rumah. Kita tahu kerajaan telah adakan macam-macam SJKP, skim jaminan kredit perumahan dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok balik Datuk Seri Yang di-Pertua, masalah kepada anak muda kita, betul SJKP ini dia beri kemudahan kepada macam orang yang tak ada slip gaji, dia boleh buat pinjaman. Tetapi bagi mereka yang tak ada slip gaji, mereka juga ada kesukaran untuk membayar 15% ataupun 10% daripada kos depositnya, kos legal fee dan sebagainya. Dan sudah tentulah ini juga harus difikirkan. Walau bagaimanapun program yang diumumkan oleh kerajaan untuk memperbanyakkan skim sewa untuk beli, rent to own itu harus kita perbanyakkan. Saya dalam 2 minggu yang lalu saya dah hadir satu program yang diadakan oleh satu inisiatif anak-anak muda ni, mereka boleh buat. Maknanya mereka buat satu seperti konsortium lah, satu syarikat mereka yang menyediakan kemudahan untuk deposit tadi. Dia bukan bagi terus. Kalau dulu kalau kita ingat kerajaan zaman Datuk Seri Najib dulu bagi my deposit 30,000 maksimum. Waktu itu dia boleh bertahan. Saya ingat dalam 6-7 bulan dah habis dana. Sekarang ini kita boleh fikirkan ikhtiar untuk menyediakan dana pinjaman bagi memenuhi keperluan deposit 10 ataupun 15% yang saya sebutkan tadi. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh sedikitlah tentang, kita tahu sekarang ini isu pertanian ataupun keterjaminan makanan itu begitu kuat ataupun begitu dahsyat disebut di luar Dewan ini. Dan saya harap dalam soal pertanian ini kita harus memobilisasi kekuatan semua pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau kita ingat negara jiran kita, Indonesia umpamanya, dia boleh melepasi SSL 100% ini sejak daripada zaman Soeharto lagi. Saya ingat istilah swasembada dia. Saya ingat 84-85. Kita dah masuk 2013, masih belum kita berjaya sekarang ini pada tahap 65%. Tetapi saya rasa ralat sedikit kerana hala ataupun serangan ataupun hentaman itu hanya ditujukan kepada Kementerian Pertanian semata-mata. Kalau kita merujuk dalam senarai kedua, jadual ke-9, bidang tugas pertanian ini ialah di bawah kerajaan negeri, bukan senarai bersama pun. Sepatutnya kita sama-sama di peringkat persekutuan dan negeri-negeri yang memiliki tanah ini memikul semangat dan tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kita tengok banyak negeri yang berada pada paras kurang daripada paras SSL nasional. Saya nak sebut juga, kita zaman beberapa penggal lalu kita ada satu program yang bagus. Ladang ladang pengeluaran kekal makanan. Saya pernah turun beberapa tempat, di Lancang ada tempat yang begitu menarik tetapi tidak diteruskan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Ada kelemahan sikit sebanyak, saya fikir program sebegitu perlu kita perkuat, perbaiki supaya dia boleh menambahkan pengeluaran secara lebih luas lagi. Kemudian saya ingat itu saja Datuk Seri Yang di-Pertua. Mudah-mudahan program yang telah disusun, saya sebenarnya bila membandingkan antara KSP dengan dokumen asal RMK 12 ni, saya kagum dengan kerja kuat pegawai kita dipandu oleh menteri yang committed. Kita tengok KSP ni lebih konklusif, lebih menyeluruh
daripada dokumen yang asal. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pegawai-pegawai kita, mudah-mudahan apa yang kita rancang ini akan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB juga atas menyuarakan rintihan peruntukan tak sampai. Tapi kena adil lah. Terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Aziz bin Sitin. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah diberi peluang untuk saya turut membahaskan usul mengenai pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 11 September 2023 yang lalu. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak kerajaan yang telah berjaya menyediakan kajian separuh penggal ini dengan menyediakan maklumat terperinci pencapaian program terpilih yang menjadi asas kepada menyemak semula dan menyusun semula ketentuan dasar, strategi dan sasaran rancangan Malaysia ke-12 untuk memastikan menuju ke arah yang lebih baik dan mencapai aspirasi Malaysia Madani. Yang Amat Datuk Seri Yang-Di-Pertua, sebelum saya meneruskan bahas saya berkaitan KSP rancangan Malaysia ke-12 ini, sukacita saya ingin mengimbau kembali janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob semasa pembentangan rancangan Malaysia ke-12 2 tahun yang lalu. Perdana Menteri Malaysia ke-9 itu menyatakan bahawa masyarakat orang asli akan diperkasakan lagi dengan menyediakan satu plan pembangunan sosioekonomi masyarakat orang asli yang menyeluruh. Namun sehingga sekarang kami tertunggu-tunggu plan tersebut dikeluarkan. Kami amat mengharapkan agar plan pembangunan sosioekonomi masyarakat orang asli yang lebih menyeluruh ini dapat mengangkat kemajuan masyarakat orang asli dari segi sosial, fizikal, ekonomi dan sebagainya ke satu tahap yang lebih tinggi setaraf dengan rakan-rakan kami di Arus Perdana. Semoga dari itu saya mohon agar Kerajaan Madani pada hari ini dapat menyediakan plan pembangunan sosioekonomi masyarakat orang asli yang menyeluruh dengan segera. Plan tersebut wajib mendapat malas masyarakat orang asli sendiri dan dibangunkan berasaskan masyarakat orang asli yang progresif. Terima kasih Pertua, sekali lagi saya ingin mengingatkan pihak kerajaan. Di dalam belanjawan 2023 yang lalu, kerajaan telah bertekad untuk menoktahkan kemiskinan tera dalam tahun 2023 ini. Orang asli sangat sinonim dengan kemiskinan tera. Ini seolah-olah miskin tera itu orang asli atau orang asli itu miskin tera. Kami sangat gembira dengan tekad belanjawan tersebut kerana dijangkakan akan banyak inisiatif menghapuskan kemiskinan tera akan diluncurkan di kawasan tempatan masyarakat orang asli. Sekali lagi, kami tertunggu-tunggu apakah inisiatif atau mekanisme yang akan dilaksanakan untuk merubah kehidupan kami menjadi lebih baik dalam tempoh setahun ini. Semoga itu, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah status menghapuskan kemiskinan tera di kalangan masyarakat asli masih diusahakan? Jika ya, senaraikan apakah inisiatif baru, jangka pendek yang hebat atau mekanisme baru yang terbaik yang telah atau sedang dilaksanakan bagi menoktahkan kemiskinan tera di kalangan masyarakat asli pada tahun 2023 ini. Datuk Seri Pertua, berbalik kepada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 atau KSP RMK 12 yang sedang kita bincangkan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah meletakkan peningkatan pembangunan masyarakat orang asli sebagai salah satu tumpuan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12
yang akan dilaksanakan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 ini. Bagi maksud tersebut, saya ingin mencadangkan beberapa projek prasarana yang sangat perlu dan kritikal yang perlu dilaksanakan segera demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat orang asli. Pertama, membaik pulih jalan Kampung Orang Asli Tual ke Posin Road, daerah Lipis Pahang. Jalan sepanjang 35 km ini mengalami kerusakan teruk akibat pembinaan jalan raya yang substandard oleh JKR beberapa tahun lalu. Jalan ini berkeadaan sangat berbahaya disebabkan oleh kerusakan cerun berlaku di kiri dan kanan jalan. Kedua, membaik pulih jalan dari Bertam Valley ke Kampung Orang Asli Lemoy, daerah Kebun Highlands, Pahang. Jalan sepanjang 18 km ini berkeadaan rosak teruk dan sukar dilalui. Ketiga, pembinaan jalan perhubungan desa yang baru di kawasan Kampung Orang Asli di kawasan Gubusang, Kelantan. Pada masa sekarang, penduduk dari kampung-kampung Orang Asli di daerah Gubusang menggunakan laluan balak sebagai jalan keluar masuk ke Pekan Gubusang bagi urusan kesihatan, persekolahan dan urusan-urusan harian yang lain. Perjalanan mereka ada yang mengambil masa sehingga 10 jam untuk sampai ke Pekan Gubusang. Jalan-jalan ini tidak akan dilalui setiap kali musim tengkujuh menjelma. Pada musim tengkujuh ini, masyarakat orang asli akan dibawa keluar melalui perkhidmatan helikopter oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk urusan-urusan kecemasan sahaja. Keempat, apabila ada jalan perubahan ini, maka kemudahan-kemudahan lain seperti perumahan PPR, api, air dan liputan internet bolehlah disediakan. Datuk Seri Yang Pertua, demi peningkatan pembangunan masyarakat orang asli, selain daripada projek-projek vital tadi, saya juga mencadangkan di bawah dasar inisiatif baru yang diperkenalkan dalam kajian Sepuluh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini, saya juga ingin mencadangkan supaya inisiatif kritikal berikut dilaksanakan segera. Pertama, bantuan pakaian seragam sekolah. Sejak dahulu lagi, pihak kerajaan telah menyediakan bantuan kebajikan masyarakat orang asli, terutamanya pakaian seragam sekolah. Namun, kebelakangan ini, pihak Jabatan Kebajikan Orang Asli atau JAKWA hanya menyediakan pakaian seragam sekolah kepada murid-murid orang asli yang memasuki tahun 1 dan tingkatan 1 sahaja. Ini tidak memadai kerana ramai beberapa orang asli tidak mampu menyediakan kelengkapan persekolahan tersebut. Dan sedikit sebanyak ini mungkin menyumbang kepada kececeran pelajar orang asli dari bersekolah. Sehubungan dengan itu, sempena semangat madani ini, saya mencadangkan pihak kerajaan di bawah kajian Sepuluh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini menyediakan semula bekalan pakaian seragam sekolah kepada anak-anak orang asli dengan segera. Anggaran seorang pelajar hanya RM250 setahun dengan anggaran pelajar masyarakat orang asli seluruh negara selama 40,000 orang, maka kos yang terlibat hanyalah lebih kurang 10 juta setahun. Yang kedua, kajian semula Akta Orang Asli Akta 134. Kajian ini hendaklah dilakukan secara menyeluruh dan diberikan masa yang secukupnya untuk libat urus dengan semua pemegang taruh, terutamanya masyarakat orang asli sendiri dan NGO-NGO yang berkaitan dengan orang asli. Saya mengharapkan Akta Orang Asli yang baru yang lebih komprehensif dan bersifat progresif selaras dengan aspirasi masyarakat orang asli baru dan memenuhi perkembangan dunia terkini. Ketiga, kajian semula Akta Perhutanan dan Akta Perilitan. Sejak kebelakangan ini, konflik yang sangat serius di antara masyarakat orang asli, haiwan dan juga hutan telah berlaku. Penguatkuasaan akta-akta tersebut di atas telah mencengkam kehidupan masyarakat orang asli di negara ini, terutamanya mereka yang berada di pedalaman Pahang, Perak, Kelantan dan lain-lain negeri yang terlibat. Sedia maklum bahawa masyarakat orang asli dan hutan tidak dapat dipisahkan. Mereka menggunakan hutan untuk mendapatkan bahan-bahan perubatan dan makanan, sama daripada pokok atau haiwan. Akta Perhutanan dan Akta Perilitan telah menyebabkan ramai kalangan orang asli yang ditangkap kerana menjalankan aktiviti pembersihan hutan untuk tujuan bercocok tanam atau memburu binatang untuk juadah demi untuk kelangsungan hidup mereka.
Datuk Seri Ketua, kerajaan binatang-binatang buas seperti gajah, harimau serta beruang ke kawasan-kawasan pertahanan asli juga boleh dikaitkan dengan kedua-dua akta tersebut. Untuk makluman, dalam tempoh 2 tahun yang lalu, tidak kurang 5 orang asli telah mati kerana dibaham harimau, dipijak gajah atau digigit beruang dalam kawasan pertahanan asli di Pahang, Kelantan dan Perak. Sebagaimana itu, demi kesejahteraan hidup serta meningkatkan kemajuan orang asli, saya cadangkan kedua-dua akta tersebut dikaji semula. Saya berharap dalam apa jua akta yang digubal, kesejahteraan hidup masyarakat orang asli wajib didahulukan. Dalam kes ini, kesejahteraan hidup masyarakat orang asli seharusnya mengatasi perkara-perkara berkaitan pemeliharaan hutan dan pemeliharaan haiwan. Keempat, menyelesaikan kerja ukur tanah di orang asli. Sejak kebelakangan ini, kita selalu didedahkan dengan kes-kes mahkamah yang melibatkan pertikaian sepadan tanah tempat tinggal orang asli. Isu tersebut nampak remeh, tapi impaknya sangat besar kepada negara kerana selalunya akan dijadikan sentimen oleh kumpulan-kumpulan tertentu yang membabitkan nama baik negara di peringkat antarabangsa. Pada masa sekarang, banyak kerajaan-kerajaan negeri yang telah mengiktiraf perkampungan orang asli dan bersetuju supaya perkampungan itu diwartakan supaya disahab orang asli. Oleh hal demikian, di dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia Kedua ini, saya mencadangkan supaya kerajaan memperuntukkan dana yang lebih besar mencukupi untuk menjalankan kerja-kerja ukur oleh juruukur tanah berlesen bagi membolehkan kerajaan negeri mewartakan ke semua kawasan-kawasan yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa negeri masing-masing. Exercise ini hendaklah diselesaikan dalam tempoh rancangan Malaysia Kedua ini. Datuk Seri Ketua, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10 kerana telah menyediakan program pembangunan ekonomi orang asli bagi merapatkan jurang pembangunan. Sehubungan dengan itu, saya mencadangkan perkara-perkara berikut dilaksanakan. Pertama, program pembangunan ekonomi terbaik yang pernah diusahakan kerajaan kepada masyarakat orang asli adalah projek tanaman sawit komersial TSK atau tanaman sawit berkelompok yang diperkenalkan sejak rancangan Malaysia lagi. Projek ini boleh memberikan impak yang terbaik jika diuruskan dengan baik dan cekap. Oleh demikian, saya mencadangkan supaya kerajaan meneruskan inisiatif ini dengan menambah baik keluasan TSK tersebut daripada 6 ekar kepada 12 ekar untuk setiap isi rumah. Ini adalah selaras dengan kadar garis kemiskinan tengah yang terbaru. Kedua, demi untuk pembangunan ekonomi orang asli, ini juga saya mencadangkan supaya usahawan-usahawan orang asli, kontraktor, pembekalan dan sebagainya yang berkemampuan diberikan peluang seluas-luasnya untuk membantu membangunkan masyarakat mereka sendiri. Saya mencadangkan kontrak-kontrak di Jakwa dan kontrak-kontrak di kawasan orang asli yang dilaksanakan oleh agensi lain hendaklah ditawarkan kepada syarikat orang asli yang berkemampuan. Saya percaya Kementerian Kewangan demi semangat Malaysia Menanam ini akan memberikan pelepasan khas mana-mana TI yang menghalang pelaksanaan cadangan ini. Ketiga, saya juga mencadangkan sebagaimana rakan-rakan kami di Sabah dan Sarawak, masyarakat orang asli juga diberikan promosi yang sesuai supaya mereka juga menanam padi huma, ubi kayu, lada hitam, koko, jagung dan lain-lain yang bersesuaian dengan kawasan tempat tinggal mereka sebagai sumber ekonomi baru. Datuk Seri Ketua, saya telah mencadangkan 13 inisiatif untuk disanakan oleh pihak kerajaan sebagai tambahan kepada program dan projek-projek yang telah diuluskan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang lalu. Projek-projek ini diharap dapat disanakan di bawah 2 rolling plan rancangan Malaysia ke-12 yang masih berbaki sehingga 2025. Impak kepada pelaksanaan projek ini nanti akan menjadi titik bersejarah kepada masyarakat asli di negara ini dan akan diraihkan sebagai pembangunan untuk kemajuan yang dibawa oleh Kerajaan Madani. Datuk Seri Ketua, sekian sahaja dan saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih, YB.
Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Hussein Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salam ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa man tabi'a wa wala. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Saya mulakan ucapan saya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah, Tuhan yang memiliki kuasa kerajaan, Engkau yang mengurniakan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau yang mencabut kuasa kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau juga menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan-Mu segala kebaikan, dan sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas segala sesuatu. Datuk Yang Pertua, pertama sekali saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih diberi peluang kepada saya dan diberi kesempatan untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, 20, 21, 2025 di Dewan Yang Mulia ini, yang bertemakan Malaysia Madani, Mampan, Sejahtera dan Berpendapatan Tinggi. Kajian separuh penggal RMK ke-12 yang telah dibentangkan ini merupakan sebuah pelan perbangunan untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat, menerusi pemerkasaan ekonomi yang mampan dan inklusif. Perbahasan saya hari ini berkisar tentang dua isu, yaitu berkenaan ekonomi semasa rakyat dan projek-projek khusus yang disenaraikan untuk pembangunan negeri Terengganu. Perkara pertama yang ingin saya tekankan adalah berkenaan isu menoktahkan kemiskinan tegar. Seperti yang kita sedia maklum, masih ramai di kalangan rakyat yang terhimpit dengan masalah kemiskinan tegar, sehingga ada yang tidak mampu atau yang kurang berkemampuan untuk membeli makanan asasi seperti beras, minyak, telur, gandum dan sebagainya. Lebih menyedihkan lagi, apabila ada ibu bapa yang tidak mampu untuk membeli susu anak kerana kesempitan dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Kerajaan pada hari ini telah berjanji bahawa kemiskinan tegar harus segera dinoktahkan demi menjamin masa depan rakyat yang lebih produktif. Namun demikian, persoalannya bagaimanakah dan apakah mekanisme yang digunakan pakai kerajaan pada hari ini untuk menoktahkan isu kemiskinan tegar dalam kalangan rakyat sesuai dengan matlamat KSP RMK 12 dan juga gagasan ekonomi madani. Seterusnya saya ingin menyentuh isu kenaikan harga barang. Saya merujuk Keratan Akhbar, berita harian bertarikh 30 Jun 2023
melaporkan kenyataan Presiden Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia bahawa segelintir pemborong beras didakwa cuba memanipulasi harga kawalan yang ditetapkan kerajaan dengan menukar kampit beras. 10 September baru-baru ini, Pengarah Urusan Maidin berkata, bekalan beras tempatan terus meruncing walaupun dinafikan menteri. Tanpa bantuan laporan media sekalipun, semakan diri di lapangan oleh rakyat mengesahkan bahawa sememangnya berlaku krisis kenaikan beras, kenaikan harga dan ketidakcukupan bekalan beras tempatan di pasaran. Apabila berhadapan dengan isu-isu sebegini, Yang Berhormat Menteri tidak sepatutnya memberikan jawapan yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Amatlah menduka citakan apabila Menteri dengan sewenang-wenangnya menafikan kesahihan keluhan rakyat tentang pelbagai macam isu berkaitan beras putih tempatan. Seolah-olah keperitan yang dialami mereka hanyalah dongengan dan khabar angin yang tidak layak menerima tumpuan dan diambil tindakan kementerian. Kenaikan harga, ketiadaan stok, kewujudan kartel dan aktiviti monopoli serta penipuan dengan membungkus semua beras tempatan dengan kampit beras import merupakan isu yang seharusnya ditangani secara aktif oleh kementerian dengan memanfaatkan sepenuhnya kuasa yang diperuntukkan. Sebaliknya apa yang berlaku adalah menteri mentah-mentah menafikan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh rakyat. Persoalannya, bagaimanakah kerajaan pada hari ini memastikan supaya isu keterjaminan makanan di negara meliputi makanan asasi seperti beras ini segera diselesaikan secara komprehensif. Sejauh mana usaha kerajaan dalam mempertingkatkan simpanan bank makanan, terutama beras tempatan, dalam persediaan menghadapi krisis makanan yang lebih mencabar pada masa akan datang ini. Datuk Yang di-Pertua, di samping itu suka saya menyentuh isu kos sara hidup yang akan melambung. Isu kos sara hidup ini merupakan antara masalah yang telah sekian lama membelenggu rakyat dan dilihat menjadi cabaran utama kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan sebagaimana yang disebut di dalam ucapan kajian separuh penggar RMK 12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tanpa mempertikaikan niat murni kerajaan menghapuskan kemiskinan sebagaimana yang disebutkan, suka untuk saya ingatkan bahawa data-data yang menggambarkan keadaan sebenar di lapangan menunjukkan bahawa menoktahkan kemiskinan tegar bukanlah sesuatu yang mudah dan boleh dicapai. Saya quote dengan izin, menempa kejayaan yang bermakna sebelum akhir tahun ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Perdana Menteri, jauh sekali mahu sengaja bersikap pesimis. Tujuan peringatan ini adalah supaya kita menyedari realiti semasa yang dihadapi rakyat agar perancangan solusi yang dibuat adalah munasabah dan boleh dicapai. Pada hari ini, pelbagai rintihan dan rungutan
telah kita dengar daripada rakyat berkenaan kenaikan kos sara hidup yang melampau. Rakyat hilang kuasa membeli kerana isu kos sara hidup yang berlaku lebih tertumpu kepada golongan pertengahan sehingga kepada B40. Implikasi daripada isu ini adalah bertambahnya masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat. Datuk Seri Yang di-Pertua, seterusnya, perkara yang ingin saya bangkitkan adalah khusus tentang pembangunan projek-projek di Terengganu. Pertama, berkenaan dengan program peningkatan produktiviti nelayan B40 Negeri Terengganu yang diperuntukkan sebanyak RM225,000. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada kerajaan secara terperinci berkaitan program ini dan sejauh mana ia dapat meningkatkan taraf hidup nelayan khususnya di negeri Terengganu. Selain daripada program tersebut, apakah inisiatif bersepadu yang disediakan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan terutama di Terengganu dan juga negeri Kelantan? Sejauh mana dalam kalangan nelayan negara kita didedahkan dengan penggunaan teknologi yang bermula daripada penangkapan ikan sehingga kepada penjualan ikan yang semestinya dapat menjana pendapatan yang tinggi kepada para nelayan. Pihak kerajaan juga seharusnya memberikan perhatian terhadap komuniti nelayan kerana mereka ini bukan sahaja tidak mempunyai pendapatan tetap tetapi juga tidak berperencin, tiada wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja dan juga perkeso. Ada hari-hari tertentu mereka tidak ke laut, namun atau hari-hari tertentu mereka ke laut tapi hanya pulang dengan tangan kosong tanpa memperolehi sebarang pendapatan. Hal ini lebih memburukkan apabila tibanya musim monsun timur laut. Para nelayan ini tidak dapat turun ke laut untuk menjala atau menangkap ikan, hanya bergantung kepada sumber makanan yang ada sahaja untuk bertahan. Itu tidak mau termasuk dengan perbelanjaan harian yang perlu ditanggung dan dilaksanakan untuk meneruskan kehidupan. Peruntukan RM300 setiap bulan, selain daripada bantuan Aidilfitri secara one-off sebanyak RM200 seseorang kepada para nelayan, ternyata tidak mencukupi untuk menanggung kos sara hidup mereka. Oleh itu besar harapan dengan program peningkatan produktiviti nelayan B40 di Terengganu benar-benar dapat menoktahkan kemiskinan yang telah lama membelenggu mereka. Kedua, dalam aspek pelancongan pula, pembangunan semula kemudahan infrastruktur pelancongan di Taman Herba Tasik Kenyir perlu diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan kerana ia merupakan salah sebuah destinasi yang gemar dilawati oleh pengunjung tempatan dan juga oleh pengunjung dari luar negeri dan juga luar negara. Terima kasih kepada Yang Pertua. Sekian ucapan saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput YB Datuk Dr. Nguyen Jeluing untuk berbahas.
Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Kerajaan Perpaduan atas pembentangan kajian separuh penggal RMK 12. Saya akan terus sentuh isu-isu yang saya ingin bahas tengah hari ini. Satu isu ialah sekolah daif. Jumlah sekolah daif di Sarawak adalah 568 dan mengikut laporan jumlah semuanya di Malaysia adalah 830. Dari jumlah 568, 445 adalah dalam tahap skala 6 dan 113 dalam skala 7. Skala 6 dan skala 7 bermakna bangunan yang bahaya serta tidak selamat digunakan. Hingga Jun 2023 tahun ini, hanya 33 daripada 351 buah sekolah yang